السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ahlan wa sahlan Farid Misbah, Nura Yunus, Siti Anisyah, Nora, Nur Aini Abdul Rahman, siapa lagi, Nek Sukarni, Hafizah Jazuri, Izul Hilman, Maria Mansur, Abu Auni, Syafi'i Mamat, Abdul Rahim, Nek Sukarni, Pencuri Hati, Syafa Rizan, Siti Anisyah, Azrul Amin, Nisa Nur Hasana, Fiza Ismail dan sekalian yang hadir pada malam ni. Syarul Iman, ahlan wa sahlan bikum. Ahlan wa sahlan jawab ahlan bikum. Kalau orang Arab kata ahlan wa sahlan, jawab ahlan bikum. Kalau seorang lelaki ahlan bika, kalau seorang perempuan ahlan biki. Hafizah Jazuri, Muhammad Hafiz, Hasina Sharif, Siti Hasina, semua yang hadir pada malam mulia ni, alhamdulillah. Malam ni kita lihat semula ayat 31, masih lagi ada berkaitan dengan kehidupan kita, perkara-perkara penting berkaitan dosa, sebelum kita masuk ke ayat 32 insya-Allah. Jadi bagi memiliki tafsir Ibnu Katsir, jangan lupa buka pada jilid yang kedua, muka surat 381. Mari lihat sama. Kalau dengar aja dapat satu pahala, kalau dengar dan baca lebih pahala insya-Allah. Satu hari Nabi Sulaiman AS duduk bersama dengan tenteranya, disebut oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Maka duduklah Nabi Sulaiman dengan tenteranya. Antaranya yang hadir di situ adalah Ifrit. Ifrit ni the most powerful jin yang pernah kita bincangkan dalam surat Naml yang terdahulu, ya. Jadi Ifrit ini ditanya oleh Nabi Sulaiman, rusa yang kita tangkap, buruk itu kita dapat ikat tambat dengan tali. Bagaimana pula perkataan yang aku ungkapkan, wahai sekalian rakyatku, tentera-tenteraku? Ini merupakan satu tambatan, satu hambatan dalam kehidupan kamu untuk pelajari, kerana aku dapat wahyu daripada Tuhanku. Maka Ifrit menjawab, hendaklah ditulis, wahai Nabi Sulaiman AS, wahai Nabi Allah, yang kita tangkap rusa dengan tali, tembak, ikat dan sebagainya. Tapi perkataan yang kita belajar, kita catat, tuan-tuan. Dalam kaedah hidup kita, kalau setiap rumah kita ada kitab tafsir. Antara tafsir yang terbaik untuk tuan-tuan memiliki Tafsir Munir. Dan kami sedang mengadakan kempen memiliki Tafsir Munir untuk 100 yang pertama. Ada 100 ke belum? Nanti akan dapat kitab yang istimewa ni, namanya Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Kitab yang mengumpulkan nama para salafus salih, para ulama, para fuqaha, para ahli tafsir, ahli hadis. Kitab yang cantik ini bukan setakat mengumpulkan nama-nama anak kita, tapi nama-nama orang saleh yang kita mudah-mudahan dapat syafaat kalau ambil nama-nama mereka. Lihat kan, presentationnya kemas, jadual, diagram, color, ada gambar-gambar ulama-ulama Islam dan sebagainya. Baik, kita mengadakan kempen satu rumah tafsir. Mudah-mudahan tuan-tuan memiliki sekurang-kurangnya tafsir Ibnu Katsir. Kalau dapat tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Munir, sangatlah baik, menarik. Jangan tidur pada satu malam melainkan kita baca tafsir dengan anak-anak, ya. Kerana fadlu kalamillah ala kalamil bashar ka fadlillah ala sairil bashar. Kelebihan membaca kalamullah ni, memahaminya, adalah seperti mana kelebihan Allah ke atas hamba-hambanya. Okey, lihat ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang larang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, iaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagianmu lebih banyak daripada sebahagian lain.
Kerana bagi yang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik tuan miki tafsir Ibn Katsir, cuba semak pada muka surat. Mana ni tuan-tuan? Lihat pada muka surat ke 386. Lihat 386. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka kami hapuskan dosa-dosa kecil kamu dan kami masukkan kamu ke dalam syurga. Mudkhalan karimah ni dibaca juga dengan madkhalan karimah. Madkhal atas wazan maf'al dan juga mudkhal atas wazan muf'al. Ya. Jadi antara dosa-dosa besar yang telah pun saya bincangkan kepada tuan-tuan ada banyak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi menyatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bukan 7. Sebenarnya Nabi menjelaskan 7 tu menandakan banyak. Ada 70 sehingga mengatakan ada 700. Mari kita lihat sesama dosa-dosa ni supaya kita jangan terjerumus melakukannya. Dan semalam saya ada cadang kepada tuan-tuan, alangkah baiknya kalau tuan-tuan baca kitab dosa-dosa besar agar menyelamatkan diri kita terseret, terjerumus dalam dosa-dosa besar tanpa kita sedari. Dan kitab ni dikarang oleh seorang ulama hadis yang terkemuka, Al-Imam Az-Zahabi. Nama kitab asal ini Al-Kabair. Kabair jamak daripada kabira. Kalau kita lihat pada muka surat 388, Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan tentang 7 dosa besar yang telah kita pelajari semalam. Apakah? Pertama sekali, syirik pada Allah. Yang kedua, membunuh orang tanpa kebenaran. Yang ketiga, melakukan sihir. Yang keempat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan tempur. Yang ketujuh, menuduh orang perempuan melakukan zina. Puan lihat ini sebenarnya kita telah pelajari. Dan kerana apa disebut wanita? Kerana biasanya orang perempuan maksukkan untuk mempertahankan diri tatkala kena satu fitnah ataupun dituduh perkara-perkara yang tak sepatutnya. Lagi Nabi menyatakan al-isyrak billah wa uququl walidain. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dosa besar itu adalah syirik pada Allah dan derhaka kepada ibu bapa. Kemudian Nabi wa kana muttaqian fajalas faqala ala wa syahadatu zur ala wa qawlu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kemudian Nabi menyatakan yang pertama adalah syirik pada Allah, kedua dosa adalah derhaka pada ibu bapa. Kemudian Nabi mengulang sebanyak 3 kali bahayanya syahadatul zur. Syahadatul zur ni qaula zur, maknanya adalah membuat persaksian palsu. Persaksian palsu berarti sumpah palsu dan perkara-perkara pembohongan, penipuan yang sangat ditentang dan juga dikecam dan merupakan sebahagian dosa besar. Seperti dalam hadis ini Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali sampai sahabat-sahabat yang melihat Nabi menyatakannya mengulang berkali-kali sampai mereka berkata lai tahu sakat. Dalam hati mereka terfikir, sudahlah Nabi, kami dah faham apa yang Nabi nyatakan itu. Kerana pengulangan Nabi lakukan itu merupakan satu bentuk penekanan bahayanya sifat melakukan pembohongan dan juga membuat saksi palsu. Kemudian dalam hadis yang lain, ayu dzanbi a'zam, apakah dosa yang paling besar? Fi riwayatin akbar, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah kamu melakukan syirik pada Allah. Qultu thumma ay. Kemudian saya bertanya lagi, apa lagi sebab itu Rasulullah? Rasul menyatakan antaqtula waladak khasyata an yat'am ma'ak. Kamu bunuh anak kamu kerana kamu bimbang dia akan mengambil daripada rezeki kamu. Ini telah kita bincangkan dalam surah Isra yang lalu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut tak cukup untuk bagi rezeki. Kan yang beri rezeki adalah Allah SWT. Ini adalah melibatkan golongan yang membunuh anak dalam kandungan sebagai contohnya. Melainkan kalau hal-hal yang dipastikan oleh doktor, umpamanya anak kandungan itu bahayakan ibu, kandungan itu terdedah kepada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin tidak dapat dirawat. Ini semua perlu kepada penjelasan daripada doktor yang muslim, doktor yang muslimah. Kemudian tuan-tuan, antuzani halila tajarik. Antara dosa besar Nabi telah nyatakan dalam hadis yang berasingan, nak menunjukkan kepada kita banyaknya seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ahlan Zubair, kakak yang tersayang, Rosan Rahman, Yunus Abdul Rahman, Ainul Mardiyah. Masya Allah, bagusnya nama. Nabi mengingatkan antara dosa besar lagi adalah
berzina, na'udzubillah, dengan isteri kepada jiran, ataupun maksud kat sini isteri kepada orang yang rapat dengan seseorang itu. Dia jadi bos, zina dengan isteri kepada orang bawahannya, ataupun zina dengan stafnya sendiri, zina dengan orang pentingnya. Ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Berzina itu besar dosa, tapi mengikut huraian dalam hadis, kata para syurahul hadis, apabila seorang melakukan zina dengan perempuan yang tak sepatutnya, yang amat tak disangka-sangka, yang mempunyai kaitan rapat dengannya, yang orang kepercayaannya, isteri kepada orang kepercayaan, ini lebih berganda-ganda lagi dosa besar di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Kemudian Nabi membacakan ayat, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Pada surah Al-Furqan, Nabi menyatakan ini merupakan sebarisan daripada ayat yang menceritakan dosa-dosa besar, seperti yang kita lihat pada hujung surah Al-Furqan. Kemudian lagi Nabi menyatakan, akbarul kabair isyrak billah wa uququl walidain aw qatlun nafs, dan kemudian wal yaminul ghamus. Antara dosa besar Nabi nyatakan pula dalam hadis lain adalah, iaitulah terlibat dalam sumpah palsu. Kita masuk ke mahkamah lalu kita membuat sumpah palsu dengan tujuan apa? Tujuan untuk membebaskan seseorang. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Iman ni memanglah satu anugerah daripada Allah, tuan-tuan. Seorang sahabat bekerja sebagai pilot dalam satu syarikat penerbangan yang terkenal. Dia ni immigrant, datang dari negara lain, bekerja sebagai expatriate di negara kita, tuan-tuan. Ini cerita 20 tahun lalu, ya. Beliau merupakan seorang flight engineer, pilot, begitulah kerjanya. Orang yang penting dalam syarikat penerbangan pada masa itu. Sekarang orang kerja dalam syarikat penerbangan pun dapat ujian yang besar, kan. Jadi pada masa itu dipandang tinggi, gajinya besar, kedudukannya hebat. Inilah expatriate, expat, orang luar, untuk bekerja kat negara kita. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, oleh kerana beliau ni datang kerja daripada negara lain, maka penduduk tempatan tertanya-tanya, kenapa perlu syarikat penerbangan yang ambil orang asing, kita dah cukup. Akhirnya mereka pun dengki kepada Allah. Ni cerita hasad, nanti saya akan bawa dalam ayat berikutnya. Tapi ceritalah sikit tentang integriti yang ada dalam diri sahabat ni, ya. Walaupun membesarnya bukanlah dalam keluarga yang Islamik sangat, tapi bila pegang Islam itu seperti Nabi ajar, addu alaihi bin nawajiz. Pegang Islam ini dengan kuat, gigit dengan geraham, walaupun dipukul kamu tak akan lepaskan ikatan Islam itu. Maka tuan-tuan, dia bekerja. Akhirnya oleh kerana kedengkian yang timbul dalam hati kawan-kawan sejawatan, maka dia telah pun ditetapkan waktu duty rosternya waktu malam. Orang lain semua datang siang, dia waktu malam, kena kerja malam. Apa nak buat, ustaz? Tak apalah. Oleh kerana kerja malam ni penat, tuan-tuan, menagih tenaga, nak kena bagi masa, anak-anak pergi sekolah, nak pergi hantar. Dia bersabar. Akhirnya semalam sangat letih, tak nampak, letih bawa kereta tak nampak. Dalam berapa saat ketika letih amat sangat itu, bawa kereta, accident, jatuh dalam monsoon drain. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Sedar-sedar kereta dalam longkang besar tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita memang total loss lah, jatuh dalam longkang je. Tapi Allah selamatkan hamba Allah yang salih ini, yang saya kenal salih ni, tuan. Maka kereta pun dikeluarkan, dan syarikat-syarikat insurans pun datang memberi nasihat. Senang je, tuan pilot, tuan engineer, senang je. Katakan ketika mandu tadi nak elakkan ada haiwan liar, ada haiwan melintas tengah jalan, maka jatuhlah dalam gaung ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Tuan-tuan, hamba Allah, sahabat yang saya kenal ni, orang salih, tuan. Dia berkata begitu ke cara untuk dapat claim. Kalau nak claim, ialah memang kereta total loss, memanglah banyak kena bayar. Walaupun duit banyak, tapi bayar ni besar, tuan, kereta. Kalau tak ada alasan seperti itu, syarikat insurans takkan bagi apa bantuan pun. Tanggunglah sendiri kerosakan tersebut. Tak, total loss, tak dapat apa pun. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar. Agaknya sahabat saya pun tengoklah kuliah kita malam ni, tuan, ni. Subhanallah, tahniah. Iman ni memang tak diwarisi, tuan.
Maka sahabat saya yang saya kenal sangat soleh ni tampil untuk mengatakan tak ada mengantuk. Terkejut semua syarikat insurans dan takaful. Kan kami dah ajar kamu, sebutlah ada binatang melintas ke depan, kamu nak elak dia jatuh longkang, maka nanti dapat insurans cover total loss ni. Tak, saya takkan buat saksian walaupun sedemikian. Allah Tuhan insya-Allah tabaraka wa taala, saya takkan buat sumpah palsu. Maka kereta itu pun hancur, tak dapat claim 1 sen pun. Dan oleh kerana integriti dan juga kejujuran, amanah yang ada dalam diri ni tuan-tuan, ialah beliau tak dapat bertahan bekerja di negara kita kerana ramailah orang tak senang melihat gajinya besar. Dia ni orang luar, apa lebihnya atas kami, kenapa gaji ni besar? Maka dia diletakkan waktu malam bekerja, tak diberi ruang untuk kerja waktu siang. Akhirnya tuan, dia pun berhenti. Tak apalah, rezeki tangan Allah. Sekarang bekerja dengan syarikat yang jauh lebih besar dan pendapatannya jauh lebih baik, dan berada dekat dengan Mekah, dengan Madinah. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka taala. Jadi Allah Taala ni terlalu adil lah tuan-tuan ya, untuk membiarkan segala kebaikan yang kita buat ni dibalas di akhirat semata-mata. Dia pasti akan berikan keselamatan dan juga kebaikan untuk hamba-hambanya di dunia lagi. Innallaha akram an yu'ajilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Ini satu polisi tuan-tuan tahu. Jangan kita ingat bahawa kita buat baik ni tak dapat balasan di dunia, lamanya nak tunggu akhirat, bila entah dapat akhirat tu. Tak, sebenarnya kita berjalan di atas rahmat Allah SWT. Ada nafahat rabbik, ada banyak tiupan-tiupan rahmat Allah berlaku pada kita tak sedar atas kebaikan yang kita buat. Maka sahabat yang saleh ni sebagai flight engineer, saya rasa beliau akhirnya aksiden dan tak dapat apa-apa pada claim itu kerana dia tak mahu bersaksi palsu. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Lantas beliau pun tak dapat apa pun daripada kemalangan itu, bahkan dia kena tanggung sendiri semuanya kerana dia tidak mahu mengatakan dalam perjalanan itu dia dihalangi ataupun di hadapannya ada binatang, dia nak mengelak jatuh dan longkang. Tak. Dia terus mengatakan dia mengantuk, tak mahu menipu. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi dalam hadis Nabi mengajar kita kat sini dosa besar banyak lagi. Yang lain yang disebut oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir ni seorang ahli hadis. Jadi bila kita baca tafsirnya, kita akan merasa kelegaan yang luar biasa. Kerana pendekatan yang diambil oleh Ibn Katsir adalah membawa kupasan-kupasan daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Kalau dah tak ada, bahawa dia ambil pandangan para ulama di kalangan sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Maka kita akan memahami Al-Quran dengan cara ma'thur. Tafsir Quran ni ada dua bentuk. Satu dipanggil tafsir ma'thur, satu tafsir birra'i. Tafsir ma'thur ni maknanya tafsir ayat Quran dengan benda ma'thur. Ma'thur ni Quran dan juga hadis, Quran dan juga sunnah. Kalau tafsir birra'i, tafsir menggunakan pandangan. Ini metodologi para ulama, tidaklah dicela. Ada pandangan yang salah, ada pandangan yang betul, ijtihad mereka. Jadi Ibn Katsir akan berusaha supaya untuk bawa ayat-ayat dan juga hadis yang mendukung penjelasan tafsiran itu. Beliau mengemukakan hadis lagi, antara dosa besar yasubu rajul abar rajul fa yasubu abahu wa yasubu ummahu wa yasubu ummahu. Antara dosa besar lagi adalah seseorang itu mencela bapaknya sendiri. Macam mana pula boleh mencela bapak sendiri? Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab, ini berlaku bila seseorang mencela bapa seseorang kawannya, maka kawan itu membalas balik mencela bapaknya. Maka secara tak langsung dia mencela bapaknya sendiri. Kasau pula bunyi ini tuan-tuan. Maknanya mencela bapa seseorang, lalu orang itu mencela bapanya. Ini adalah satu dosa besar kerana kita mendedahkan diri kita kepada celaan terhadap bapa kita sendiri kerana perbuatan kita yang memulakan. Dalam hadis lain mengatakan bahawa antara dosa besar lagi, sibabul muslim kufrun, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina, memburuk-burukkan orang Islam itu hukumnya adalah fasik, kefasikan. Memeranginya adalah membawa kepada kekufuran. Ini maknanya dosa besar. Lagi min akbaril kabair irdul rajul al-muslim wasabatani bisabbah. Antara dosa besar lagi adalah mencemarkan kehormatan seorang muslim dan dua orang yang saling mencaci dengan cacian. Jadi mencaci dan membuka marwah, mendedahkan aib seseorang Islam, hukumnya dosa besar. Min akbaril kabair istitar rajul fi irdi rajulin muslim bighairi haqqin wa min kabair as-sabatan bisabbah.
Antara dosa besar lagi sabda Nabi SAW adalah orang mendedahkan aib seseorang Islam yang lain. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita jangan buka aib orang, melainkan bila ia diperlukan di mahkamah ke, bila ada perkahwinan ke, ada orang dipinang ke, maka keluarga itu bertanya kepada kita, tuan nak tanya, kenal tak fulan bin fulan? Oh kenal, dia minang anak saya, apa pandangan tuan tentang dia? Kita kena sebutlah, dia seorang yang suka berhutang, tak mau bayar contohnya, sebut. Tak perlu sebut lebih daripada itulah. Saya nak sebut budak ni adalah seorang yang tak graduate daripada universiti dahulu, tapi dia mengatakan dia graduate daripada universiti tersebut, padahal dia tak pernah belajar pun luar negara. Contohnya, kita kena sebut perkara demikian bagi mengelakkan penganiayaan berlaku kepada satu golongan. Jadi al-ghibatu laisa bighibatin fi sittatin, bimazmumin fi sittatin, dalam kata-kata yang letakkan dalam bait syair, bahawa mengumpat itu bukanlah satu benda yang diharamkan pada 6 perkara. Di antaranya bila kita tampil sebagai memberikan kesaksian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, lagi dikatakan dalam hadis, dosa besar ni tarkus salah, meninggalkan solat. Dalam mazhab Hambali, orang meninggalkan solat ni murtad sebenarnya. Kemudian tuan-tuan, man taraka salat al-asr faqad habita amalu. Dalam hadis lain mengatakan siapa meninggalkan salat asar maka gugurlah semua amalannya, maknanya dia melakukan satu dosa besar. Kita kalau balik daripada office, sembahyanglah dulu. Usahakan untuk sembahyang dulu. Kita tak tahu dalam perjalanan, tak jam, tak apa. Sekarang musim PKP, polis dan askam jalankan tanggungjawab, menahan kereta pun jadi lambat, jadi slow. Akhirnya kita tak sempat sembahyang asar nanti. Sembahyang asar akan pejabat siap-siap, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kita tak boleh nak pakai sejadah orang lain, bawa sejadah siap-siap. Yang perempuan bawa telekung siap-siap. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa malu. Dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, siapa yang tertinggal salat asar, seolah-olah dia telah pun mengurangkan keluarga dan juga harta bendanya. Maknanya kat sini dia buang keluarganya, maknanya mati keluarganya. Dia telah membunuh sebahagian daripada keluarganya. Begitu maksud hadis. Lagi Nabi SAW telah pun menyatakan dalam hadis yang lain, jangan mencuri sebagai contohnya. Jadi wala tasriqu, jangan mencuri. Mana curi pun satu dosa besar. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, artinya kat sini banyaklah perkara yang kita nak nyatakan sebagai dosa-dosa besar. Lagi disebut oleh Ibnu Katsir, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibn as-sabil. Lagi beberapa golongan yang Allah tidak lihat pada mereka, antaranya lelaki yang sudah pun tua, yang orang lihat sepatutnya berada kat masjid, rambutnya dah beruban penuh. Orang ni memang lazim hukum akalnya patut banyakkan bekalan untuk akhirat, tiba-tiba ditangkap berzina pula. La ilaha illallah, masalah. Berzina satu perkara lah, tangkapnya budak kecil kat tadika itu dikerjakannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini orang akhirat besok Allah tak pandang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian hakim yang menipu rakyatnya, ketua yang menipu rakyatnya. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kita nak jadi ahli politik, pemimpin, kalau kita rasa banyak tanggungjawab pada kita main, alhamdulillah, kita perlu kepada orang pemimpin-pemimpin yang saleh, muslim, yang dapat perbaiki keadaan, yang jujur, yang dapat perbaiki keadaan. Ini merupakan satu perjuangan. Tapi janganlah menipu rakyat, tuan-tuan, jangan menipu orang bawah kita. Jadi ini antara golongan yang berdosa besar di sisi Allah Taala. Yang ketiga, orang yang menghalang orang dapatkan bekalan air, sedangkan tempat itu tempat awam. Berada di, kalau digambarkan kat sini, dia memiliki kawasan air di fala mana dekat padang pasir, dia ada wadi, tapi dihalang orang lain untuk mengambil air padanya. Ini merupakan golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah, dan Allah tidak akan beri peluang kepadanya untuk dapat syafaat daripada Nabi, kerana ini adalah dosa-dosa besar. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, jadi terlanjur kita bercerita tentang dosa besar, jangan lupa ada satu peluang untuk dapat syafaat Nabi SAW yang merupakan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang paling besar, iaitu Nabi SAW telah menyatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatul uzma Nabi adalah untuk memulakan sidang kiamat. Tapi syafaat lain yang juga besar yang Nabi boleh berikan, syafaati li ahli kabair min ummati. Nabi boleh beri syafaat kepada mereka yang melakukan dosa-dosa besar dengan syarat mereka ikhlas beriman kepada Allah. Mungkin diselamatkan daripada masuk neraka, mungkin dapat masuk syurga tanpa hisab,
mungkin mereka ini akan diringankan seksa dalam neraka kerana dosanya banyak, maka diringankan, dipendekkan tempoh. Ini adalah kategori syafaat yang diberikan Nabi kita SAW kepada mereka yang beriman. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi antara kata yang hebat disebut oleh para ulama, contohnya Imamul Haramain. Imamul Haramain ni guru kepada Imam Ghazali. Tuan dia, hebatnya Imamul Haramain ni katakan imam dua tanah suci. Yang biasa kita tengok bacaan Quran itu Imamul Haram, imam satu tanah suci. Ni Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali. Ia seorang yang sangat hebat, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali datang dari tempat yang jauh semata-mata untuk belajar daripadanya, menunjukkan kepada keunggulan ilmunya. Seorang yang saleh, seorang usuli, seorang faqih. Imam Haramain berkata dalam kitabnya Irsyad bahawa maksud dosa besar, semalam saya ceritakan tentang dosa besar, beliau berkata maksud dosa besar ni adalah pelanggaran yang menunjukkan kepada minimumnya perhatian pelakunya pada agama dan kurangnya sifat keberagamaan. Maka perkara itu akan batalkan istiqamah. Maknanya orang melakukan dosa besar ni menunjukkan kepada dia pandang enteng dalam bab agama, dia main-main, dia pelecehkan, menunjukkan kepada ketidaksungguhan dia, kelecehan, kealpaan, kecuaian dia untuk melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Islam. Ini antara penjelasan yang paling menarik dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan dosa besar, tuan-tuan ya. Al-Qadhi Ar-Ruyani berkata secara terperinci, dosa-dosa besar ada 7: membunuh, kemudian membunuh orang lain tanpa hak, berzina, homoseks, minum khamar ni makna minum arak, mencuri, merampas harta dan menuduh berzina. Jadi maknanya nak ceritakan ada banyak dosa-dosa besar yang kita kena jauhi. Memadailah untuk tuan-tuan baca kitab Kabair yang saya tunjukkan semalam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalamnya. Lagi saya baca sikit lagi ya. Pada muka surat 396, penulis kitab Al-Uddah menambah antara dosa besar lagi yang dengan baik: makan riba, berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa sebab, sumpah palsu, putuskan silaturahim, dosa besar. Ini telah kita bincangkan pada awal surah Nisa yang lalu. Pada awal surah Nisa sebelum ni, menderhakai ibu bapa, lari medan pertempuran, makan harta anak yatim, khianat dalam timbangan dan juga takaran. Ini telah kita bincangkan dalam surah Al-Isra yang lalu. Mendahului salat lebih awal daripada waktunya, mengakhirkan waktu salat tanpa uzur. Kalau kita pergi musafir, kita nak jamak takhir, kena niat pada waktu pertama. Wahai Tuhan, saya menangguhkan sembahyang pertama pada waktu kedua. Kalau kita tak niat, berarti kita sengaja meninggalkan salat, kita kena qada. Kemudian memukul orang Islam tanpa hak, berdusta atas nama Nabi SAW, mencaci para sahabat baginda ridwanullahi alaihim ajma'in seperti orang Syiah, dan yang paling dibencinya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Menyembunyikan persaksian tanpa uzur. Sepatutnya kita tampil untuk memberikan persaksian, tapi kita mengelak. Kemudian memfitnah di hadapan raja, tak membayar zakat, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, melupakan Al-Quran selepas mempelajarinya. Allahu akbar, wallahu akbar. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ini yang surah Taha. Bahawa orang yang melupakan Quran selepas menghafaznya, mereka melakukan dosa besar, kata sebahagian daripada para ulama. Masuk dalam konteks ini dalam kitab Al-Uddah. Kalau anak-anak kita menghafaz Quran, hendaklah kita jaga mereka, bagi galakan, tasmik dengan mereka, adakan kawan-kawan pada musim cuti untuk mereka saling mentasmik satu sama lain. Membakar haiwan dengan api. Kemudian menolak seorang isteri terhadap ajakan suaminya untuk mengadakan hubungan suami isteri tanpa sebab. Ini juga merupakan dosa besar. Kemudian putus asa daripada rahmat Allah dan amar dari makarnya. Aman dari makarnya berarti kita ni merasa selamat daripada satu hukuman yang boleh Allah kenakan kepada kita. Kita merasakan tak apalah, Allah mesti tak akan hukum aku akan selamat. Tengok kemalangan berlaku jalan raya, kan kita belajar satu doa kan. Kalau kita melihat satu benda musibah berlaku orang, melawat orang sakit ke, baca doa ni: Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita baca doa ni. Tapi jangan baca depan pesakit, jangan baca orang itu, lebih lagi kalau dia faham bahasa Arab. Kerana maksudnya, wahai Tuhan, syukur padamu yang menyelamatkan aku daripada apa yang menimpanya. Sungguhnya engkau telah melebihkan aku atas banyak ciptaan makhlukmu berdarjat-darjat, bertingkat-tingkat.
Siapa yang baca doa ni melihat musibah berlaku pada orang, baca dengan adab, tidak tunjuk di depannya, tidak menyakiti perasaannya, insya-Allah Allah akan selamatkan kita dari penyakit ataupun musibah yang berlaku pada seseorang tu. Hafal doa ni tuan-tuan ni. Saya pernah ijazah kepada tuan-tuan, dan Ustaz Syafiq Murad pun telah buat poster. Tuan-tuan boleh cek di Facebook Ustaz Syafiq Murad, doa yang kita pelajari ni. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita berada kat highway, kita melihat kemalangan dahsyat, amalkan doa ni. Allah akan selamatkan kita daripada penyakit ataupun musibah atau kemalangan seperti itu. Baik. Jadi jangan kita merasa aman daripada satu hukuman yang boleh Allah kenakan, yang pernah kita lihat berlaku pada orang lain. Ini namanya aman daripada makar Allah SWT. Makar ni berarti wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Lagi menuduh dusta ahli ilmu dan juga ahli Quran. Ditambah pula lagi kitab udah ni, iaitu kita menuduh, melihat orang-orang alim kita menuduh, cakap je, buatnya tidak pun. Buat apa kau pergi dengar ustaz tu cakap? Dia baik sangat ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah tuan-tuan, sebenarnya kata-kata semikian kata yang paling syaitan suka, kata Hasan Basri. Bila orang menafikan tugas dakwah dengan berkata aku belum sempurna. Siapa yang sempurna tuan-tuan? Cuma Rasulullah SAW saja yang sempurna tahu. Jangan main-main kita kata tak boleh, ustaz tu motivator tu dia cakap je, dia pun lintang pukang juga. Kata orang semikian dosa besar tuan-tuan. Kalau kita melihat ada kelemahan pada orang tertentu, apa salahnya kalau kita ambil yang baik, buang yang buruk? Kerana manusia menuju ke hari kiamat, ke penghujung dunia ni, makin kurang yang salih, muslim, yang susah nak cari. Tapi ambillah perkara-perkara yang baik padanya. Takkan letak ada kebaikan langsung pada orang itu. Jadi menuduh orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, orang-orang yang nampak padanya kebaikan-kebaikan yang tak menunjuk-nunjuk, menuduh orang-orang ini adalah dosa besar, kata para ulama. Di antaranya juga nilai dosa besar adalah zihar. Zihar maknanya seorang lelaki nak menceraikan isterinya, maka dia menggunakan kalimah-kalimah yang menyamakan isterinya itu dengan maknya. Zihar datang berkata Az-Zahrun ni. Kita mungkin dah baca ke surat Mujadalah? Saya pun lupa. Dah belajar kan surat Mujadalah sebelum ni kan? PKP pertama tu kan? Alhamdulillah Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Masukkan lagi sekali doa ni untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahu bi wa faddalani ala katsir min khalaqa tafdila. Baik. Jadi tuan-tuan, inilah antara dosa besar yang dinyatakan, dihuraikan oleh para ulama, contohnya Ibnu Katsir dan tafsirnya, dan saya pergi pada ayat yang ke-32. Maksudnya jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu, lebih banyak daripada sebahagian lain. Kerana bagi orang lelaki ada bahagiannya daripada apa yang diusahakan, dan bagi wanita pun ada bahagiannya daripada mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat pada muka surat 397. Imam Ahmad menukilkan daripada Mujahid berkata, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, kaum lelaki dapat ikut pergi perang, kami tidak dibenarkan untuk pergi perang, kami tidak dapat kelebihan itu. Orang lelaki dapat sembahyang berjemaah, tapi kami tidak dapat sembahyang berjemaah, tidak dituntut kami melakukannya, bagi mereka pahala besar, kami tidak ada apa, wahai Rasulullah SAW. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Artinya tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam pembahagian ketetapan oleh Allah SWT, keadilan yang ada dalam hukum Islam, kita dah perhatikan kat sini. Allah mengajar kita supaya jangan ada perasaan hasad, kata Imam Az-Zamakhsyari. Hasad ni maklumlah dalam ayat lalu ceritakan tentang perdagangan, perniagaan. Mungkin ada sebahagian kita berjaya dalam apa yang dilakukan, maka jangan ada perasaan hasad timbul dalam diri seseorang itu. Kerana kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, hasad ini adalah berpunca daripada kejahilan dan kekotoran hati. Iaitulah seseorang merasakan bahawa apa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu, dia minta untuk hilang, luput, ataupun benda itu transfer ke dirinya. Melihat satu yang kelebihan daripada orang lain, dia terfikir, kenapa lah orang ni cantik sangat? Kan cantiknya kalau baik pergi pada aku. Kenapalah orang ni kaya sangat? Kenapalah kaya tu tak diberi kepada aku? Seolah dalam hatinya mengatakan tindakan Allah beri kelebihan kepada orang lain selain kita itu, tindakan Allah itu berpunca daripada kejahilan. Na'udzubillahi min zalik. Untuk kita mengatakan Allah SWT buat keputusan yang kurang bijak, yang kurang hemah tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini
berpesan supaya tidak berangan-angan. Tamanni ni tuan-tuan, la tatamannau, kata Imam Ibn Ashur dan tafsirnya, tafsir Tahrir wa Tanwir yang sangat penting untuk kita baca, yang mengajak kita untuk fikir di luar kotak ni tuan-tuan ya. Kata beliau, bila kita lihat perkataan wala tatamannau, tatamannau ni datang perkataan tamanni. Tamanni ni iaitulah bererti talab husul ma ya'sur husuluhu talib. Kita minta ataupun berangan-angan atau hendak satu benda yang susah untuk diperolehi. Dia ada dua bentuk. Yang pertama, dari sudut positifnya, kita melihat orang berjaya dalam kehidupan, maka kita pun terfikir. Itu sebab kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, berpandu kepada ayat ini, kalau kita melihat ada satu kelebihan pada orang, ni doa kita malam ni, doa baru yang kita pelajari boleh kita lihat tafsir Baghawi. Imam Baghawi berkata, kalau kita melihat ada kebaikan, kelebihan pada orang lain, contoh ya, orang berjaya dalam pelajaran. Ni kita ketika menjadi siswa-siswi di universiti, orang yang berjaya dengan cemerlangnya, maka amalkanlah berdoa, Allahumma rzuqni, Allahumma a'tini mithlahu, Allahumma rzuqni, Allahumma a'tini mithlahu. Berpandukan kepada ayat ni. Ni dipanggil iktibas. Ya, kita iktibas daripada ayat Quran, kita bentukkan dia menjadi satu doa, Allahumma rzuqni, Allahumma a'tini mithlahu, kata Imam Baghawi. Dan perkara yang sama juga disebut oleh Al-Imam Bijari Tabari yang tafsirnya, Allahumma rzuqni, Allah beri rezeki kepadaku, Allahumma a'tini mithlahu, ya Allah berilah kepada aku seperti apa yang kau beri kepadanya. Kalau orang itu perempuan, Allahumma a'tini mithlaha, berilah kepada aku apa yang kau beri kepadanya. Jangan dengki orang tuan-tuan. Kerana tamanni ni, kata para ulama tafsir, kata Imam Ibn Ashur sebagai contohnya, dia dua bentuk, sama ada positif atau negatif. Kalau positif namanya ghibtah. Ghibtah ni kita envy. Kita melihat kejayaan pada orang, kita fikir, Allah sebagaimana engkau berkuasa memberi kepada dia, berilah kepada aku wahai Tuhan. Engkau beri kepada dia anak-anak lelaki, aku belum ada anak lelaki. Contoh tuan-tuan ya. Engkau beri kepada dia kesihatan, kekayaan, naik pangkat cepat, berilah kepada aku juga wahai Tuhan. Engkau beri kepada dia kejayaan, maka dia boleh taja keluarga dia makan-makan kat hotel, contoh tu ni. Boleh musim raya taja, bercuti kat tempat yang hebat, semua keluarga dia datang beratus-ratus orang, dia taja free pergi kat hotel tu. Tapi pantai pula tu, ya Allah engkau mampu beri kepada dia, berilah kepada aku wahai Tuhan. Jangan dengki orang tuan-tuan. Jadi tamanni ni, kata Imam Ibn Ashur tafsirnya, merujuk kepada dua, positif dan negatif. Positif ni bagus, kita yakin Allah mampu beri kepada kita macam Allah mampu beri kepadanya. Tapi yang negatifnya, dia akan tukar jadi hasad. Ni yang bahaya tuan-tuan, hasad. Iyakumul hasad. Nabi pesan pada kita, la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Nabi mengajar kita jangan belakang-belakangkan, cela-mencela, benci-membenci, dengki mendengki. Tidak halal bagi seorang itu untuk meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari tanpa bertegur sapa. Ini pula kalau suami isteri, kalau ayah dengan anak, kalau adik-beradik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi larangan melakukan hasad. Dalam hadis lain Tirmizi, iyakumul hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Kamu naklah menjauhi hasad, kerana hasad itu akan merosakkan segala kebaikan yang kau buat, macamlah api memakan daun-daun kering. Naklah kita buat kebaikan-kebaikan, tiba-tiba semuanya hancur, luluh, rosak, binasa kerana kita hasad pada orang. Jadi hasad ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, merupakan satu dosa besar. Kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, ia merupakan dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada khaliqnya. Siapa tuan-tuan? Iblis, la'natullah. Iblis hasad kepada Adam AS. Asjud liman khalaqta tina, adakah aku kena sujud kepada yang kau jadikan daripada tanah wahai Tuhan? Yang kita belajar dalam surah Isra yang lalu kan. Syaitan punya kedengkian, kebencian, hasad kepada Nabi Adam AS itu. Dalam hadis mengatakan, ketika Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah, belum ditiup roh padanya, Iblis datang ke tanah itu, disepaknya tanah itu tuan-tuan. Datuk kita Nabi Adam itu disepak oleh ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi hasad ini
Dia sebut merupakan dosa yang pertama juga dilakukan manusia terhadap saudaranya. Siapa dia? Qabil terhadap Habil. Qabil pada Habil, tuan-tuan. Qabil dengki kepada Habil yang telah pun dijodohkan oleh Allah atas lisan ayahnya untuk dikahwinkan dengan kembar kepada Qabil. Tapi Qabil tak setuju kerana kembarnya itu tak secantik kembar daripada Habil, dibunuhnya. Itu kita akan baca surah Maidah nanti, Al-Maidah, insya-Allah. Jadi ini adalah kebejatan, penyimpangan sifat hasad sebenarnya. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, hasad ini kalau tak dirawat, dia jadi satu penyakit lagi, kata Ibn Qayyim. Dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi ain. Ain ni iaitu pandangan yang boleh membinasakan tuan-tuan. Saya pernah terang kepada tuan-tuan, mungkin dalam surah Kahfi dahulu ketika mentafsirkannya di Aikim, kita dalam kehidupan ni kena faham ain ni adalah pandangan yang berasaskan kepada kebencian, yang berasal kepada kedengkian. Orang itu sebagai contohnya melihat baby, anak kecil lahirkan orang, suami isteri itu macam pinang di belah dua, orang pandai, orang cantik, maka yang datang ni hatinya meluap-luap dengan kebencian, kedengkian. Maka kedengkian ada begitu diterjemahkan dalam kata-kata ataupun matanya yang boleh memberi kesan kepada baby tersebut, tuan-tuan. Dalam Islam kita diajar merawat penyakit ain ni. Tak apalah, saya cerita esok lah tuan-tuan. Saya nak lanjutkan dulu pada kata-kata Imam Ghazali yang sangat hebat ini. Boleh sabar esok saya cerita ke nak sekarang? Besok lah, kita ada suspense sikit lah tuan-tuan ni, elemen suspension sikit. Tuan mati dia, kasih Allah sekalian. Jadi kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sebenarnya hasad yang buruk, yang negatif yang Imam Ibn Ashur katakan tadi ada dua aspek, tamani yang baik, tamani yang buruk. Tamani yang baik, kita mengharapkan benda itu berlaku pada kita tanpa menghilangkan apa yang padanya, nama ghibtah. Tapi tamani yang kedua, yang hasad ini sifatnya negatif. Kita kalau boleh nak benda tu luput terus daripada orang itu, tak dapat kat kita pun tak mengapalah, kalau boleh pindah pada kita pun bagus. Ini bentuk hasad-hasad yang bahaya, tuan-tuan. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, perasaan hasad ni lahir kerana 7 perkara. Yang pertama, kerana adawah. Adawah ni maknanya pemusuhan yang memang wujud. Kita rekrut sebaya dengan dia, sama dengan dia, tiba-tiba kita melihat dia lebih maju dalam kehidupan kita. Ini berlaku pada PTD, pada doktor, pada cikgu, pada ustaz, pada ahli korporat. Berlaku tuan-tuan pada semua orang. Ni pemusuhan yang memang timbul dalam diri seseorang tanpa kita tahu mengapa sebabnya. Kita tak tahu, dia mungkin tahulah tuan-tuan. Yang kedua, perasaan hasad ini dilakukan kerana al-kibir ataupun ta'azzuz, kata Imam Ghazali. Kibir ni maksud memang built-in karakter yang ada dalam diri seseorang itu. Dia adalah seorang yang tak mau kalah daripada orang lain, dia tak mau kurang pada orang lain, dia mesti lebih pada orang lain. Ini nama kibir tu, takabur. Lagi ujub ni ta'ajub ni dia merasa dirinya hebat, dia cantik, kenapa kurang pada orang lain, dia pandai, dia dulu kat kelas first class honors, Dean's List, kenapa dia tak dapat tempat itu. Ini rasa ujub dalam diri. Lagi kata Imam Ghazali, iaitu al-khawfu min fawatil maqasid. Seorang itu akan merasakan hilang, takut terlepas peluang-peluang tertentu. Maklumlah kalau jadi bos kat situ, tak ada siapa nak tanya dia, dia ada kelebihan itu, kelebihan ini. Kalau dia tak jadi bos, nanti orang yang bos akan tanya dia macam-macam, dia tak boleh nak jawab, dia tak suka orang tanya-tanya dia. Contoh tuan-tuan ya. Lagi sebenarnya sifat hasad ini berlaku kerana hubbu riasa. Ini biasa berlaku dalam kepimpinan. Orang yang tamakkan kepimpinan, dia sentiasa nak kepimpinan. Saya cakap banyak nanti orang marah tuan-tuan, tapi ini kata Imam Ghazali maknanya orang yang hendakkan menjadi pemimpin. Yang terakhir sekali, khubsun nafs. Ini adalah satu perkara yang malang, iaitulah jiwa tu memang kotor, hati itu memang kotor. Hati itu memang tak suka melihat orang lain dapat kebaikan. Kadang-kadang tak ada kena-mengena pun, tapi memang dia benci, dia hasad, dia tak ada kena-mengena kat situ pun. Dia bekerja kat jabatan A, tak kena-mengena dengan jabatan Z pun, tapi dia boleh benci orang tu, dia boleh wujudkan fitnah, dia boleh sibuk cerita dalam Facebook dia. Ini kita pun tak tahu apa kena-mengena dia. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, untuk mengatasi perkara ini hanya ada 2 ma'jun je, kata Imam Ghazali. Ma'jun maknanya 2 rawatan. Yang penting al-ilmu, yang kedua al-amal. Ilmu dan amal tak susah pun tuan-tuan ni. Ilmu
tahu bahawa sebenarnya Allah tetapkan satu benda tu ada kebaikan. Allah beri pada aku setakat jadi timbalan ketua pengarah, tak dapat jadi ketua pengarah, tak mengapa. Allah lebih mengetahui. Aku bersabar, aku boleh buat kerja, aku pun tak perlu menonjol, pahala aku lebih banyak daripada dia sebab ada akhirat. Jangan kita fikir ikut dunia saja. Kalau kita fikir ikut dunia saja, kita akan rasa letih, tuan. Tapi kita fikir ada satu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Walaupun aku buat benda ini, dia dapat nama, tak mengapa. Tapi bahagian akhirat aku tidak akan dilupakan. Tuan ya. Jadi tuan rahmati dan dikasihi sekalian, saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, kebaikan ni satu benda yang tidak akan hilang, tuan-tuan. Allah yatawalla salihin. Allah akan jaga orang yang baik. Berapa kita risau, berapa kita bimbang, Allah tak akan menjaga kita kalau kita orang salih. Ketika matinya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, mujaddid kurun pertama Islam, kata Imam Syafi'i, itulah orangnya, Imam Umar bin Abdul Aziz. Beliau tidak memiliki apa pun untuk anak-anaknya ramai berbelas-belas orang itu. Lalu wazirnya berkata kepadanya, Amirul Mukminin, tuan tidak meninggalkan apa-apa untuk mereka. Jawapannya, ya, aku hanya tinggalkan duit untuk kelengkapan aku saja. Kalau mereka itu orang saleh, Allah pasti akan bela mereka. Kalau mereka itu orang tidak saleh, aku tak mau jadi pembantu mereka melakukan buatan-buatan mungkar. Dalam hidup aku dapat saham akhirat nanti, aku tak mau. Akhirnya 100 tahun lepas baginda wafat, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya dilihat jadi orang yang mulia, serba boleh, serba berpangkat, serba hebat. Manakala seorang khalifah lagi bernama Hisham bin Al-Malik, yang kehidupannya rakus dengan harta, dengan macam-macam perkara habuan dunia, matinya meninggalkan setiap satu zuriatnya dengan 100,000 dinar. Macam kita 100 juta lah, tuan-tuan. Seseorang dapat sebanyak itu. Tapi 100 tahun lepas kematiannya, kelihatan keturunannya itu merempat, tuan-tuan, minta sedekah, pengemis. Jadi dalam bab kita kehidupan pada hari ini, kita minta pada Allah, Allah bagi pada kita ilmu yang ada setakat ini, Allah beri kita setakat ini, kita redha. Walaupun kita lebih baik tapi kita tak naik, tak mengapa, ada akhirat. Dan bila seseorang itu diberi kelebihan, kita patut rasa gembira, syukur. Kita perlu cinta pada orang beriman, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan tahu tak cinta pada orang saleh? Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, maka seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang kiamat, bilakah kiamat? Maka Rasulullah menjawab, apakah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Beliau menjawab, tiada apa wahai Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan berada bersama dengan orang yang dia cinta. Tuan, Anas bin Malik berkata, bila Rasulullah bersabda demikian, aku selalu berkata, aku cinta pada Rasulullah, aku cinta pada Abu Bakar, aku cinta pada Umar. Mudah-mudahan aku dihimpunkan di akhirat bersama dengan mereka. Ini kecintaan orang terdahulu, tuan-tuan, terhadap pemimpin mereka. Maka memanglah pemimpin yang ada ni, dia tak sempurna, dia ada kekurangan, dia ada kelemahan. Tapi itu lebih baik daripada tiada pemimpin. Kita doakan untuk mereka, kita doakan supaya mereka dapat bawa kepimpinan sebaik mungkin. Walaupun aku tak jadi pemimpin, tapi aku sayang pada mereka, aku suka pada kebaikan mereka buat, aku bantu mereka untuk buat kebaikan. Itu sifat orang beriman sepatutnya, tuan-tuan. Imam Ghazali bawa bahawa dua saja rawatan untuk mengatasi hasad ini. Ilmu, itu kita tahu Allah beri, Allah mempunyai ilmu, Allah tetapkan kebaikan untuk orang. Allah belum beri pada aku kerana aku tidak layak. Kan kita pernah belajar, wa inna min ibadi man la yanfa'uhu ila al-ghina in afqartuhu azhabtu anhu dina. Ada kalangan manusia ini yang tak sesuai, dia beri kemiskinan padanya. Kalau diberi kekayaan, dia akan bantu orang lain, dia muliakan diri dia dan orang lain. Ada orang yang memang tidak sesuai, diberi kepadanya kekayaan, kerana kekayaan itu akan menghilangkan agamanya, maka Allah beri kepada dia tidak kaya. Maka dengan ilmu yang ada, kita melihat apa berlaku, kita serida. Bapa aku dengki dengan dia, bapa aku dengki anak-anak dia semua berjaya, alhamdulillah, syukur untuk Islam semuanya. Aku dulu anak-anakku tak hebat macam dia, tak mengapa, tapi aku akan bina kod lain untuk akhirat mereka. Walaupun mereka tak duduk jawatan-jawatan penting macam anak-anak dia, tapi aku akan peruntukkan untuk anak-anak aku laluan ke akhirat, supaya dia orang mulia di akhirat. Kat dunia tak mulia, tak mengapa. Tuan-tuan, nama ilmu, tuan. Kemudian beramal dengan ilmu yang ada. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, cukuplah setakat dulu. Dalam ayat ini mencerita kepada kita, jangan kita mengharapkan dengan perasaan dengki apa yang ada pada orang. Kalau Allah mampu beri kepadanya, Allah juga mampu beri pada kita. Kita bersabarlah dan buatlah jalan yang betul.
Dan dalam apa yang kita lakukan, kita redha kalau tak berjaya atas apa yang berlaku. Kita dah usaha supaya tapi tak berjaya, adalah kod lain, keuntungan, kebaikan yang Allah nak beri kepada kita. Irda bima kasama Allahu laka takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang kau dapat selepas berusaha, engkau akan jadi orang paling kaya. Ya tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, inilah antara petua dan mutiara yang dikatakan oleh para ulama daripada kefahaman mereka terhadap Quran dan juga hadis tentang ayat-ayat yang mulia ini. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau ni mempunyai sifat qanaah, engkau dan juga raja, orang paling kaya di atas muka dunia ini pun sama saja, tak ada beza. Ya, jadi mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Cukuplah setakat ini dulu. Sekali yang baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dalam kuliah ini dan usaha tuan-tuan untuk menyebarkan kalimat Allah, meninggikannya dengan bantu kuliah ini disebarkan, di-sharing kepada kawan-kawan kita. Alhamdulillah, nampaknya skala sokongan dan juga tontonan bertambah, meningkat. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada jariah kita bersama. Apa yang saya sampaikan ni halalkan tuan-tuan amalkan, doakan untuk saya. Ya, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengamalkan satu sunnah yang lupakan. Tadi saya promotkan pagi tadi, kepentingan untuk berinai. Saya pun berinai rambut ni tuan-tuan. Nampak ni? Sebab ia merupakan satu sunnah Nabi yang dilupakan. Orang perempuan berinai untuk suami, tak kisahlah warna apa. Dan orang lelaki jangan lupa berinai untuk pakai color, hair color untuk isteri kita, bagi nampak macho. Bravo. Kerana Nabi SAW sendiri menegur sahabat namanya Abu Quhafa, bapa kepada Abu Bakar Siddiq, dengan berkata, "Ghayyiru haza wa janibus sawat." Kenapalah rambut tu putih sangat, pakailah inai, pakailah hair color, maksud Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dapat boleh dapatkan daripada Rumash hair color yang saya promotkan pagi tadi. Mudah-mudahan dengan belian tuan-tuan itu bukan setakat tuan-tuan dapat amalkan sunnah, tuan-tuan dapat gembirakan pasangan tuan-tuan, hadiahlah kepada orang yang kita sayang, ayah kita ke ibu kita walaupun sudah tua, kerana ia amalan Nabi yang dilupakan orang. Dan jangan lupa tuan-tuan, kami di Zazan Travel membantu tuan-tuan untuk mengadakan akikah di negara-negara yang dilanda peperangan, di Sudan, di Yaman, di Damsyik. Mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan itu membantu orang-orang kelaparan di sana. Dan kami juga mempromosikan Habatus Sauda kapsul yang namanya Birkah, yang boleh tuan-tuan dapatkan di Zazan Travel dan juga dengan melayari www.telagabiru.com.my. Buku-buku sekolah ada. Sokonglah kami tuan-tuan ya, untuk menyokong guru-guru cemerlang yang menulis buku bersama kami, terutamanya musim PKP yang sangat menguji sekarang ni. Adakan untuk anak-anak kami, anak-anak kita, buku-buku untuk jadi rujukan mereka agar tidak buang masa. Kami terbitkan buku daripada darjah 1 sampai darjah 6, darjah 1 sampai darjah 5, PT3, SPM, UPSR, UPSRA, UPKK, semuanya ada dalam terbitan kami. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan ya. Saya setakat ini saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok lanjutan. Dan jangan lupa saya nak bawa kisah apa tadi lupa pula dah, yang saya tangguhkan, kisah Ain, mata yang bahaya, yang dalam mazhab Hanafi, orang yang Ain yang matanya boleh bagi mudarat pada orang itu nak dikurung. Tapi mazhab Syafi'i tidak. InsyaAllah saya akan uraikan perkara ini lanjut, kerana kita terdedah kepada perkara ini tanpa kita sedar. Dan ada tanda-tanda yang berlaku pada seseorang bila pergi jumpa doktor, doktor pun tak tahu nak rawat apa dia. Wajah jadi pucat, jadi macam kena enzima, kena gatal-gatal pada badan, pergi rawat sana rawat sini. Itu salah satu tanda orang ini kena ain, tuan-tuan ya. Apakah ain? Mata yang bahaya itu, bagaimana kesannya, impaknya, besok saya akan uraikan. Dan kisah para sahabat yang pernah ditimpa ain, yang Nabi telah anjurkan kaedah bagaimana basuhan untuk dia sembuh, dan doa-doa pilihan. Setakat saja dulu. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا، اللهم أعطنا مثلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Tuan Zuraini, Wara Ismail, Mai Muda, Muslim Basit, Syarain Haji Abdullah, Agustin, Amira Siddiq, Mazna Ibrahim, Cikgu Mazna ke ni, Siti Khadijah, Mahmud Hashim, Haria Amin, Jelan, Syafiq Nabi, Sharifah Zuraidah, Charlie Merin, Nur Safarina, Muhammad Fahmi, Hazli Bahruji, Nur Azizi, Pak John, Zaidatul Diliana, Da Ejui, Malaysian Zainuddin, Noraini Nep, Syed Anwar, Puan Yad, Raja Aini Yang Mulia, Kaun Amir, Cikgu Ruhaya Talib, Suhaimi, Jufri, Nur Azina Azali, Yusri Yunus. Sebagian nak dapat doa ni masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti akan dimuatkan di situ. Telegram ni dah hampir 900 orang bersama, Alhamdulillah. Ajak lagi teman-teman kita yang lain untuk menyertainya. Telegram Ustaz, sahabat Ustaz Zahazan. Boleh cari Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Boleh join Terima kasih Irma, Halimah Tun, Jami Firdaus, Kumila, Pian Tajin, Supi Abdul Kadir, Musalihah Saleh, Haji Hafizah, Nurdia, Hamani, Khabirullah, Aziza Idris, Fashir Ilhani, Ana Muhammad, Aziz Taifur, Ahmad Mubin, Azalia Ibrahim, Azina Sulung, Zam Khamis, Nek Nurul Huda, Azli, Naharia, Siti Nur Adila, Naharia, Muhammad Amiruddin, Ana Muhammad, Nurliza Makmur Gul, Muhammad Nasrun, Asmuni Yahya. Allah ramai sangat. Terima kasih tuan-tuan menyertai kuliah di sini. Jangan lupa share dengan teman-teman kita, ajak mereka untuk hadir ke kuliah di sini. Musim PKP ni, insyaAllah saya akan giat mengadakan kuliah setiap malam jam 9 malam, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.